Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan bermula hari ini dan pada hari-hari akan datang selepas tadarus Al-Quran sebanyak 1 juzuk setengah setiap hari. Kita akan sambung dengan pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Memang menjadi satu kebiasaan para ulama juga, kalau kita lihat bahawa selain daripada mereka banyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, mereka juga membaca kitab-kitab tasawuf. Dan salah satu daripada kitab tasawuf yang dikarang oleh seorang ulama yang hebat, seorang alim yang begitu hebat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ialah kitab Bustanul Arifin. Imam Nawawi rahmatullah alaih, kita semua biasa dengar nama beliau. Beliau berasal daripada Syam, daripada Syria, dan seorang alim dalam mazhab Syafi'i, faqih dalam mazhab Syafi'i, dan banyak mengarang kitab. Dan kitab-kitab beliau menjadi rujukan utama di dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau ada karang kitab hadis pun ada, kitab fiqh pun ada, dan kitab tasawuf pun ada. Dan antara kitab tasawuf beliau ialah kitab Bustanul Arifin. Saya memilih untuk membaca kitab ini di dalam bulan Ramadan ini. Kita akan baca kitabnya dalam bahasa Arab dan akan diterjemahkan. Oleh kerana kitab ini dia punya bahasa dia mudah, dalam bahasa Arabnya sendiri pun bahasa dia tak susah, bahasanya mudah. Maka kerana itu saya berfikir untuk tidak mahu menerang panjang lebar. Bila kita baca matan Arabnya, kita akan baca terjemahannya. Biasa daripada terjemahannya sendiri pun dah boleh difahami maksud kita. Jadi daripada matan kitab sahaja yang berbahasa Arab, bila diterjemahkan, biasanya maksudnya sudah boleh difahami. Bahasanya begitu mudah. Jadi kita akan mulakan bacaan kitab ini. Jadi kitab ini bernama Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Bustanul Arifin memberi makna taman para arifin. Arifin ni makna orang-orang yang kenal. Arifin memberi makna orang-orang yang kenal. Maksudnya di sini orang-orang yang benar-benar kenal Allah Ta'ala, yang rapat dengan Allah, yang takut kepada Allah, maka mereka ini dipanggil Al-Arifin. Bustanul Arifin, taman orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan mulakan bacaan kitab ini. Qala al-muallifu al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lana jami'an bibarakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwirul layli 'alal nahar, tabsiratan li ulul qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafah fa adkhalahu fi jumlatil akhyar, wa waffaqa man ikhtara min 'abidihi faja'alahu min al-abrar, wa bassara man ahabbahu lil haqa'iq فزهدوا في هذه الدار فاجتهد في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عقاب النار. أحمده حمدا على نعمائه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته واعترافا بما يجب على الخلق كافة من العدآن لربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيب المصطفى من خليقته وأكرم الأولين والآخرين من بريته، أكرم الخلق وأزكاهم وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم وأعلمهم به وأتقاهم،
وأشدهم اجتهادا وعبادة وخشية وزهادا وأعظمهم خلقا وأبلغهم بالمؤمنين تلطفا ورفقا صلوات الله وسلامه عليه وعلى النبيين وآل كل وصحابتهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ini mukaddimah daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mukaddimah ini saya tak terjemahkan, cuma kesimpulan daripada mukaddimah ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau memuji Allah ta'ala. Selepas beliau memuji Allah ta'ala, selepas itu beliau bersyahadah pula kepada Allah, beliau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan rasul utusan Allah taala. Seterusnya beliau berselawat ataupun beliau berdoa kerahmatan untuk para nabi yang lain dan juga keluarga mereka, para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang yang mulia tersebut. Ini ialah merupakan kebiasaan para ulama bila mereka mengarang kitab atau bila mereka mula menulis suatu kitab, maka mereka akan mulakan dengan memuji Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arab dipanggil hamd. Mereka puji Allah Ta'ala. Selepas tu mereka mengucapkan syahadah. Selepas tu mereka akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada para nabi dan juga kepada keluarga nabi, pada para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi para ulama mengatakan bahawa ini di antara amalan yang menjadi kebiasaan para ulama supaya bacaan kitab tersebut atau kitab tersebut akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, adapun selepas itu. Amma ba'du ini ialah memberi makna adapun selepas itu, iaitu selepas beliau puji Allah, bersyahadah, dan selepas beliau berselawat kepada para nabi alaihi salatu wassalam, maka Imam Nawawi rahimahullah berkata, fa inna dunya daru nafadin la daru ikhlad wa daru uburin la daru hubur. Sesungguhnya dunia itu ialah negeri yang akan binasa, bukannya negeri yang akan kekal. Dan dia ialah merupakan tempat laluan, bukannya tempat kegembiraan. Wa daru fana'in la daru baqa. Dan dunia ialah negeri yang akan binasa, bukan negeri yang kekal. Wa daru siram la daru dawam. Negeri yang akan habis, bukan negeri yang akan berkekalan. Wa qad tatabaqa ala ma dzakartuhu dalalatu qawati'in nuqul wa sahaihul uqul. Imam Nawawi rahimahullah berkata lagi bahawa apa yang aku sebutkan tadi bertepatan dengan dalil-dalil qat'i yang datang daripada nukul. Nukul di sini maksudnya daripada Quran dan daripada hadis, wa sahaihul uqul, dan daripada akal-akal yang sihat. Maksudnya bila kita katakan dunia ini ialah akan binasa, kita akan tinggalkan dunia, ini perkara yang sangat jelas, semua orang tahu dan disokong oleh Quran dan hadis, dan orang yang cerdik pun semua tahu perkara ini. Wa hadha mastawa fil ilmi bihi al khawas wal awam wal aghniya'u wat tagham. Imam Nawawi berkata lagi bahawa perkara ini, iaitu pengetahuan ini, ialah semua orang tahu, sama ada daripada kalangan orang khawas, orang-orang yang khusus, ataupun orang awam, orang yang kaya, dan orang yang zalim. Maksudnya semua orang tahu bahawa dunia ini akan binasa. Wa qadha bil hiss wal ayan hatta lam yaqbalil wuduhata ila ziyadatin fil irfan. Dan juga perkara ini, dunia ini akan binasa, disaksikan sendiri oleh panca indera kita, dan mata kepala kita sendiri tengok bahawa dunia ini akan binasa. Sehingga kan Imam Nawawi kata tak perlu lagi dah kepada apa-apa bukti untuk nak menjelaskan perkara ini bahawa dunia akan binasa. Kemudian beliau datangkan syair, walaysa yasihhu fil asma'i syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalili. Tidak ada yang benar
di pendengaran sekiranya siang perlu kepada apa-apa bukti. Maknanya kalau siang tu pun kalau orang tanya, ni siang, kalau orang tanya apa bukti dia, maka kalau orang akan kata bahawa kalau macam tu, bahawa siang pun perlukan bukti, maka apa-apa saja perkara yang lain, maka dia juga kita kata lagilah susah kita nak bawa bukti. Maksudnya nak menerangkan bahawa siang, untuk nak bagi tahu siang tu ada, macam sekarang ni siang, tak perlukan apa-apa bukti langsung. Maka kita tengok ada cahaya terang, kita tahu itu siang. Maka begitulah berkenaan dengan negeri akhirat, negeri yang kekal abadi, dan negeri dunia ini dan negeri yang akan binasa. Walamma kanatid dunya bil hal allati dzakartuha wal 'idati allati qaddamtuha jaa fil Qur'anil aziz min at-tahdhiri min ar-rukun ilaiha wal ightirar biha wal i'timad 'alayha ma huwa 'arafu min an yudhkara wa ashharu min an yushhara. Imam Nawawi rahimahullah berkata, apabila dunia itu keadaannya seperti yang aku telah sebutkan tadi, dan juga peringatan mengenai dunia seperti yang aku telah bagi tahu tadi, maka telah datang di dalam Al-Quran ancaman daripada cenderung kepada dunia atau daripada bersandar kepada dunia, dan ancaman daripada di dalam Al-Quran supaya jangan tertipu dengan dunia dan jangan bergantung kepada dunia. Yang mana ancaman-ancaman tersebut begitu diketahui dan sangat-sangat masyhur. Begitu juga wa kadzalika ja'atil ahadithun nabawiyyatu wal atharul hikamiyyatu falihada kana al-aiqadu min ahliha al-ubada wa aqalun nasi fiha az-zuhada. Begitu juga telah datang di dalam hadis-hadis Nabi dan di dalam athar hikmah, dalam asar hikmah. Hadis Nabi kita jelas, iaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perbuatan Nabi, ini semua dipanggil sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi disebut sebagai athar. Athar ini ialah makna ucapan para sahabat. Biasa dia digunakan untuk ucapan para sahabat dan orang-orang yang datang selepas mereka, ucapan para tabi'in atau taba' tabi'in, maka ini dipanggil athar. Jadi dalam ni di sini disebut, Imam Nawawi kata, selain daripada Al-Quran yang bagi tahu bahawa dunia ni akan binasa, akhirat kekal abadi, hadis-hadis Nabi pun datang, asar pun datang. Jadi oleh itu Imam Nawawi berkata, orang-orang yang celik daripada penghuni dunia itu, daripada ahli dunia itu, daripada orang dunia itu, mereka ialah orang-orang yang banyak beribadat dan orang yang paling cerdik, manusia yang paling cerdik di kalangan mereka ialah orang-orang yang zuhud. Mereka lah orang yang paling cerdik. Kemudian ahsanu ma qila fi wasfi dunya. Imam Nawawi rahimahullah bawa satu syair yang disebutkan di dalam syair tersebut. Syair tersebut agak panjang berkenaan dengan keadaan dunia ini. Walaqad ahsanal qailu fi wasfiha unzur ila al-atrali kaifa taghayyarat min ba'di sakiniha wa kaifa tanakkarat sa'abal bila adya lahu birusumiha fatasaqatat ahjaruha wa takassarat wa madat jama'atu ahliha li sabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat. Ini penyair ni berkata di dalam syairnya, dia berkata, kamu lihatlah kepada kesan-kesan runtuhan bangunan yang ditinggalkan, bagaimanakah berubah kesan bangunan tersebut selepas ditinggalkan oleh penghuninya. Kesan kerosakan telah terkena kepada bangunan tersebut, menyebabkan batu-batu daripada bangunan itu runtuh dan pecah batu-batu tersebut. Wa madat jama'atu ahliha li sabilihim, penghuni-penghuninya berlalu pergi meninggalkan bangunan tersebut. Wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat, sehingga kan berita mengenai mereka pun telah lenyap begitu sahaja. Maksudnya dulu orang tinggal kat bangunan tu,
Masa orang adalah orang duduk kat bangunan tu, ada cerita. Tapi bila orang tu dah mati, maka rumahnya pun ditinggalkan. Orang tak adalah lagi nak cerita pasal orang tersebut, penghuni rumah tersebut. Lamma nadartu tafakkuran li diyarihim sahhat jufuni abratan wa tahaddarat. Penyair dia berkata, bila aku tengok, aku memikirkan berkenaan dengan tempat tinggal mereka, maka berhamburanlah mataku mengalirkan air mata. Lau kuntu aqilu ma afaqtu minal buka hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Kalaulah aku ni benar-benar berfikir, aku benar-benar faham, maka pasti aku tidak akan berhenti menangis. Kerana cukuplah aku melihat pengajaran tersebut dan mataku, tetapi mataku masih lagi tidak melihat. Nasabat lana dunya zakharifa husniha. Dunia telah mempersembahkan kepada kita segala perhiasannya untuk menipu dan memperdayakan kita. Wahiyallati lam tahul qattu lidaiqin. Sedangkan dunia itu dia tidak pernah manis sedikit pun kepada orang yang merasanya, melainkan apabila dirasai maka akan berubahlah rasanya dan menjadi pahitlah rasanya. Wahabatan sallabatan lihibatiha. Dunia itu akan merampas kembali pemberiannya. Tallabatan li kharabi ma qad ammarat. Dan dia akan membinasakan apa yang telah dibina oleh penghuninya. Wa idza banan amran li sahibi tharwatin nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Apabila dunia telah membina untuk seseorang itu, telah membina satu perkara untuk seseorang kaya, maka dunia telah memasang meriam untuk menembak bangunan tersebut, lalu dia akan membinasakan bangunan orang itu. Maknanya dunia ni kalau dia bagi satu orang pun kekayaan, tapi seolah-olah dunia dia telah memasang meriam untuk nak hancurkan kembali kekayaan yang diberikan kepada orang tersebut. Wa qala akharu wa man yahmadid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa la'amri an qalilin yalumuha. Orang ni penyair ni berkata, sesiapa yang memuji dunia kerana kehidupan yang menggembirakannya, maka demi umurku, la'amri ni maksudnya demi umurku, kelak tak lama lagi dia sendiri akan mencela dunia itu. Idza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan. Apabila berlalu perginya dunia, dia akan menjadi penyesalan kepada seseorang itu. Wa in aqbalat kanat kathiran humumuha. Dan kalau dunia itu datang, maka dia ini akan menjadi sebab kepada banyaknya kerisauan dan kerunsingan. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullahu taala akan menyambung dalam kitab ini, iaitu maksud penulisan kitab ini. Yang ini berkenaan dengan maksud penulisan kitab ini kita akan sambung di dalam kuliah yang akan datang. Kerana saya bercadang setiap hari kita hanya baca lebih kurang dalam 15 ke 20 minit saja. Kitab ini kita baca sedikit sahaja. Tadi kita dah baca muqaddimah. Pada esok hari insya-Allah kita akan baca penerangan mengenai kitab ini, iaitu Imam Nawawi rahimahullah terangkan mengenai apakah kandungan kitab ini. Kita akan sambung pada esok hari. Tadi kita baca muqaddimah dulu, kita ambil keberkatan daripada kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita melalui kitab ini. Nanti Imam Nawawi rahimahullah akan mulakan kitab beliau dengan bab ikhlas dan sebagainya. Tapi itu kita akan baca selepas kita baca dulu penerangan daripada Imam Nawawi rahimahullah mengenai apa yang beliau tulis di dalam kitab ini. Baik, itu kita akan sambung esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.